kita move, teruskan, ya. Perjuangan kita kena teruskan. Apa lagi poin-poin yang nampaknya yang nampaknya kita kena faham. Saya kalau tengokkan petroleum punya isu ni, saya rasa menarik untuk kita faham, ya. Menarik sangat kalau kita tengok isu. Pandangan saya sebagai menteri yang bertanggungjawab mengendalikan peruntukan pembangunan untuk negeri-negeri. Pertamanya, kita tidak melihat kepada siapa yang memerintah di negeri masing-masing. Kita melihat kepada tahap sosioekonomi di setiap negeri itu dan juga jurang pembangunan di antara satu negeri dengan negeri yang lain. Kerana sebahagian besar daripada perbelanjaan kerajaan kepada negeri-negeri adalah dalam bentuk infrastruktur. Maksudnya jalan, longkang, bekalan air, bekalan elektrik, lebuh raya dan sebagainya, kan. Sebab itu dalam belanjawan yang diumumkan baru-baru ini pun 50% daripada peruntukan perbelanjaan infrastruktur seluruh negara sebenarnya pergi kepada negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, Sabah, Sarawak dan Perlis. Jadi sebab itu sepatutnya ahli Parlimen Pembangkang ni baca dulu, teliti, kira dulu sebelum mereka bersuara, kerana dia malu bila jadi macam ni. Semua soalan ini ditanya sebelum saya menggulung. Kalau saya gulung memang saya lipat. Sebab kita dah peruntukkan 50%, maksudnya hanya kepada 6 negeri. Sedangkan kalau contohnya kita bermula main isu perkauman, jadi itu akan menimbulkan polemik kerana negeri-negeri yang di pantai barat yang lebih banyak membayar cukai. Jadi mereka akan timbul pula kata macam mana pula kami bayar cukai lebih tetapi yang dapat lebih peruntukan ni negeri-negeri yang macam Kelantan, Terengganu, Kedah dan sebagainya, kan. Sebabnya ialah kerana apabila Kementerian Ekonomi merancang, dia tidak mengira kulit, dia tidak mengira tempat, dia tidak mengira kerajaan. Cuma keputusan untuk membayar ataupun menyalurkan peruntukan ini terus kerana kemampuan melaksanakan itu ialah terletak di agensi persekutuan, dia bukan di agensi negeri. Contohnya untuk membina jalan itu adalah tanggungjawab Jabatan Kerja Raya JKR di bawah Kementerian Kerja Raya. Kalau bagi kepada kerajaan negeri, dia tak boleh buat jalan tu, kan. Yang jadi isu ini kerana kerajaan-kerajaan negeri di bawah pembangkang memohon wang tunai. Sebagai kerajaan sebenarnya memberi wang tunai itu kepada kerajaan-kerajaan negeri sebenarnya lebih kurang bertanggungjawab, kerana perkara itu bila dah dapat wang tunai, dia tidak ada kepastian dia akan jadi kepada projek infrastruktur di bawah. Yang berlaku sekarang ialah peruntukan yang besar itu sehingga 50% mengatasi semua negeri lain diberikan tetapi dalam bentuk infrastruktur. Tetapi infrastruktur ini sudah tentu perlu dijalankan dan dilaksanakan oleh agensi persekutuan kerana mereka yang ada kepakaran dan kebolehan itu. Menarik. Saya senang, tuan-tuan juga mudah faham. Saya yakin sangat, Dan Menteri Ekonomi kita ni memberi jawapan yang cukup jelas, cukup jelas, iaitu simple, sangat simple. Sebarang bentuk pembangunan, sebab yang menyediakan projek dan bajet untuk pembangunan di mana-mana pun, di mana negeri pun, ditentukan oleh kementerian di bawah revisi. Jadi berdasarkan kepada apa kalau nak buat pembangunan di mana-mana negeri pun, berdasarkan kepada pertama sekali sosioekonomi, dan yang keduanya ialah jurang pembangunan antara negeri-negeri ini. Saya setuju dengan YB Rafizi ni, iaitu kenapa YB dari Perikatan Nasional ni mereka tak rasa malu, kadang-kadang bertanya soalan-soalan yang sebab tu saya katakan tadi, bagi faham kepada
ahli parlimen kita ni bukan saja maknanya belah kerajaan satu hal lah. Ni belah pembangkang ni, bagi mereka faham, sepatutnya ketua pembangkang panggil mereka ni, ahli-ahli parlimen ni dipanggil sebelah pembangkang ni. Sekarang ni nak bahas tentang apa? Bahas tentang belanjawan. Fokus. Sebab itu, mana ketua pembangkang pun tak ada pengalaman sebagai ketua pembangkang. Itu yang jadi tunggang langgang tu. Saya ulas balik. Kemudian, jadi pembangunan negeri kali ini dari bajet 2023 ni, bayangkan tuan-tuan, 50% dari bajet infrastruktur ini adalah untuk negeri yang 6 negeri tadi. Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Sabah, Sarawak. Tiba-tiba muncul, oh kami dizalimi. Dizalimi apa benda zalimi apanya? 50%. Sebab yang paling tinggi itu yang kata, sebab tu ada yang saya baca dalam media, ada yang protes, orang Malaysia Barat ni protes. Malaysia Barat kata, kami yang bayar banyak sekali cukai ni, tengok-tengok apa yang dapat. Nampak tak tuan-tuan? Kalau mereka menuduh lagi, sebab itu saya berharap juga kepada TikTokers, YouTuber dari Perikatan Nasional ni, janganlah bawa cerita KBSP, ulang-ulang itu je lah, tak habis-habis. Bawalah berkembang sikit. Bawalah berkembang sikit idea tu. Nampakkan dunia ni luas sikit. Ini dah tak ada cerita lain. Pusing di situ. Bukanlah saya nak rendah-rendahkan kawan-kawan di Perikatan Nasional ni. Kalau tuan-tuan dengar dia orang bercakap, itulah pusing. Sekarang ni, cuba jawab. 50% dari bajet infrastruktur itu adalah untuk 6 negeri ini. Sabah, Sarawak, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu. Jadi, apa hujahnya yang seolah-olahnya kerajaan Madani ni, Malaysia Madani ni zalim kepada orang di negeri ini? Ya? Kenapa tak boleh buka fikiran sikit? Ya, kenapa tak boleh buka fikiran sikit? Macam mana Rafizi sebutkan tadi, ya? Rafizi sebutkan tadi macam mana? Dia sebutkan soal, ya. Rafizi sebutkan tadi soal apa? Rafizi sebutkan tadi soal pembangunan yang disediakan oleh beliau, oleh kementerian beliau, iaitu pembangunan mestilah merujuk kepada 2 aspek. Pertama sekali tentang sosio-ekonomi negeri-negeri tadi macam mana. Yang keduanya ialah jurang pembangunan. Ya, bagaimana jalannya, elektriknya dan segala macamnya. Ya. Kemudian dari bajet yang lepas ini, kita ulang balik supaya kita faham betul-betul. Dari bajet yang sebelum, yang 2023 ini yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan, 50% bajet infrastruktur ini disediakan untuk 6 negeri. Apa dia? Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Sabah, Sarawak. 6 negeri. 50%. Tiba-tiba kamu kata kerajaan Madani ni zalim. Apa benda ni? Tengoklah dulu, fahamkan dulu. Jadi sebelum, saya yakin kalau berhujah, saya nampak jelas apa yang dibentangkan oleh Rafizi mudah. Ya? Mudah. Yang keduanya, Rafizi juga menjawab, kenapa tak bagi kepada negeri-negeri? Persoalan itu pun sebenarnya menunjukkan mereka tak faham. Dalam pengurusan kerajaan pusat, yang harus melaksanakan projek tadi mesti melalui agensi dari persekutuan. Misalnya nak buat jalan misalnya melalui JKR. Bukan bajet itu bukannya masuk kerajaan negeri. Tak betul. Tapi hujung-hujungnya nak minta duit. Kerajaan negeri ini minta duit. Bukan begitu cara dia. Kena proses itu, pelaksanaan itu mestilah melalui agensi kerajaan
persekutuan, bukan kerajaan negeri. Ya, yang ini nak kena faham baik-baik, sebab tidak timbul lagi soalan. Saya dengar kan ada MP dari belah PN ni tak faham-faham, masihlah ulang cerita yang sama. Ya, bukan masalahnya memilih, walaupun yalah kan kita pun faham masa orang dapat duit dapat duit 400 juta, patutnya 400 juta lebih kan, Kelantan patutnya buatlah program-program, projek-projek untuk rakyat. Tiba-tiba kamu dah pergi beli Mercedes tu lah.